A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya juga pada malam ni kita masih lagi dapat bersama dalam program Generasi Al-Quran Surau Taman Jawijaya, dan insyaAllah pada malam ni kita akan bersiaran untuk siri yang ke-85 insyaAllah. Siri yang ke-85. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siri yang ke-85 ni, seperti mana yang saya telah maklumkan malam kemarin, iaitu tetamu kita atau guru kita untuk malam ni adalah Ustaz daripada Lembah Kelang sana. Ustaz muda kita itu Ustaz Muhammad Al-Fadhil, Ustaz Muhammad Syakir bin Syafi'i. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan pun boleh lihat dalam kami kita dah ada dah. Ustaz kita dah ada, jadi saya rasa insyaAllah kita boleh meneruskan program kita pada malam ni insyaAllah. Semoga Allah memudahkan urusan sehingga selesai program kita pada malam ni. Jadi bagi memulakan program kita pada malam ni, marilah sama-sama kita buka dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana biasa, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah biasa, jadi saya rasa mungkin tak perlu diterangkan, tetapi bagi yang baru, mungkin Ustaz juga perlu kita maklumkan mengenai program kita. Jadi untuk pengetahuan untuk Ustaz dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program kita dah mulakan sejak 13 Ogos yang lepas. 13 Ogos yang lepas adalah siri yang pertamanya. Jadi sampai sekarang ni kita dah sampai setiap malam kita bersiaran sehingga malam ni malam yang ke-85 insyaAllah. Jadi program kita bermula sekitar 9.25 macam tu. Jadi kita akan mulakan program pada 9.35. 9.25 tu 10 minit kita bagi untuk ahli jemaah kita untuk join. Sekarang ni baru 20. Selalunya kita sekitar 35 sampai 50 macam tu. Ikut keadaan. Mungkin Ustaz pada waktu ni cuti, orang berjalan, wallahualam. Penyertaan kita tak tahu macam mana. Jadi wallahualam. Ustaz pun tak berada di tempat. Ustaz ada di Kuantan tadi Ustaz cerita. Jadi sebenarnya walau bagaimanapun, oleh kerana kita bersiaran secara maya, di mana pun kita berada, kalau ada talian internet bagus, insyaAllah kita boleh menyertai. Jadi terima kasih ucapkan kepada Ustaz walaupun berjalan ke Kuantan, tetapi masih boleh bersiaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana biasa, program kita akan kita langsungkan dalam 3 segmen ataupun 3 slot. Segmen pertama kita akan baca Al-Quran bersama Ustaz. Jadi untuk mengetahui Ustaz, kami menggunakan kaedah, selalu kita gunakan kaedah macam kita baca Yasin. Ada khalifah, jadi khalifah akan membaca dan kami sebagai jemaah akan ikut bersama di rumah masing-masing. Jadi kami akan dengarkan bacaan Ustaz dan kami akan ikut bersama. Itu kaedah kita gunakan sebelum ni. Kemudian kita akan baca 2 muka surat Al-Quran sehingga selesai. Selepas tu kami dimohon kepada Ustaz supaya meneruskan terus selesai saja Al-Quran, baca Al-Quran, mohon Ustaz terus sambung dengan tazkirah dalam slot atau segmen yang kita namakan sebagai Q10.
Mengkutian tu kita ambil sebenarnya program yang selalu dibuat oleh Pejabat Pendidikan Daerah ataupun sektor pendidikan Islam di Penang ni lah, di Pulau Pinang ni macam tu. Mereka ada buat selalu kutik kuliah 3 minit, kulim kuliah 5 minit, tapi tak ada yang buat kultian lagi. Jadi tak boleh, kerana kami berhasrat kalau kultik, kulim tu pendek sangat, jadi kami berhasrat nak panjang, jadi kami saja berubah nama kultian. Kultian tu maksudnya panjang lah, mungkin lebih daripada 10 minit, sebab kita tengok yang PPD, JPM buat selalu pun kadang-kadang bernama yang kulim, tapi ustaz-ustaz kadang-kadang tak cukup. Pasal banyak lagi nak sampaikan, jadi sebab tu kita nak panjang sikit, jadi kita nama dia kultian. Jadi ustaz nak buat nak berikan tazkirah ilmu kepada kita, tak kira kita tak ada had, tak terhad masa, jadi terpulanglah, ustaz nak bagi apa pun, insya-Allah kami akan tunggu. Kerana kita pun dah selesai semua lah, kita balik ke rumah lah, semua urusan dah selesai, tunggu nak tidur ya. Jadi insya-Allah kita akan bersama dengan ustaz. Jadi selesai tazkirah ustaz sampaikan, kita akan masuk ke segmen yang ketiga, iaitu saya akan buka kepada hadirin ataupun ahli jemaah untuk berinteraksi dengan ustaz, nak tanya soalan, nak tanya khabar, nak kenalan dengan ustaz semua. InsyaAllah kita boleh buka untuk beberapa orang ahli jemaah saja, mengikut kesesuaian masa yang ada. Jadi kalau masa tak ada, mungkin untuk orang luar, kalau ada masa panjang, kita boleh sembang panjang sikit insyaAllah. Jadi itulah lebih kurang kandungan programnya, seperti mana hasrat kami mengadakan program ni adalah tujuannya untuk setiap malam kita nak lazimkan diri supaya membaca Al-Quran 2 muka surat bersama dengan ustaz. Memang kami tahu semua orang baca Quran setiap hari, ada yang baca sampai 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk setiap hari, tetapi melalui program ni kita dapat baca Al-Quran secara tertib mengikut bacaan ustaz, kerana setiap malam kita jumpa ustaz yang berbeza-beza. InsyaAllah kami punya target untuk meneruskan program ni sehingga khatam Al-Quran, iaitu sehingga siri 301. Sekarang ni baru 85, 301 tu lambat lagi ustaz, Wallahualam. Jadi kita nak cari seberapa ramai ustaz yang mungkin, jadi dengan itu kita dapat berkenalan dengan lebih ramai ustaz, tak kira ustaz yang junior, ustaz yang senior, yang baru, yang lama, semua kami bagi. Kalau yang junior kita bagi peluang untuk terlibat dengan program macam ni, untuk mendedahkan diri dengan program-program bersama generasi yang lain. Okey, itu lebih kurang programnya, matlamat kita pertama. Yang kedua, kita dapat ilmu. Kita mengadakan full time itu adalah tujuan untuk setiap malam juga kita dapat ilmu, dapat pengisian ilmu daripada guru kita yang akan menyampaikan ilmu. Dan seterusnya, yang ketiga, tujuan kita mengadakan program ini adalah supaya kita dapat berinteraksi untuk mengukuhkan ukhuwah dan silaturahim di kalangan kita. Itulah antara program yang antara tujuan program ini diadakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustaz pun dah ada bersama kita, jauh daripada jauh. Mula-mula ustaz daripada Selangor sana. Ni pergi pula ke Kuantan, lagi jauh lagi, makin jauh lagi. Tetapi sebenarnya walaupun jauh, sekarang ni perhubungan kita dah jadi dekat saja insya-Allah. Bergantung pada siaran internet. Kalau internet kita bagus, kita akan dapat dengar ustaz dengan jelas. Kalau kita dekat pun tapi internet kita tak bagus, tak dapat juga dengar dengan jelas. Jadi sekarang ni sudah teknologi. Sebab untuk beritahu ustaz sebelum ni, kita ada ustaz daripada Ho Chi Minh. Daripada Ho Chi Minh pun dapat dengar suara dengan jelas. Jadi kita mungkin akan dapat daripada lain, Sabah pun kita ada. Jadi kami jemput daripada merata, mengikut cadangan ahli jemaah. Kalau ahli jemaah ada mencadangkan siapa-siapa, insya-Allah kita boleh jemput untuk terlibat bersama, insya-Allah. Okey. Jadi untuk program malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan meneruskan bacaan surah Al-A'raf, iaitu pada muka surat 171 dan juga muka surat 172. Tuan-tuan boleh buka Mushaf Al-Quran, muka surat 171 dan juga muka surat 172. Kita akan baca surah Al-A'raf ayat 160 sampai 170 insya-Allah bersama-sama ustaz. Jadi saya rasa tuan-tuan pun dah bersedia, Al-Quran pun dah ada bersama, ataupun tuan-tuan boleh tengok presentation Al-Quran yang ada kat depan ni. Jadi kita akan lebih baca bersama. Jadi saya dengan tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syakir bin Syafi'i untuk meneruskan program kita pada malam ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat, insyaAllah. Baik, insyaAllah, seperti mana yang diberitahu oleh Cikgu Abdul Rahim tadi, kita akan baca daripada muka surat 171 dan sehingga muka surat 172. Bermula pada ayat 160 sehingga ayat 170, insyaAllah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا
ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم. InsyaAllah saya ada buat sedikit slide untuk khususnya pada malam ni. Jadi saya akan share slide pada malam ni insyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh nampak? Tuan-tuan puan boleh nampak? Alhamdulillah, elok. Boleh ya? Terang, cantik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik sekali, saya yang dihormati Cikgu Abdul Rahim selaku pengurusi majlis pada malam ini. Yang dihormati, yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, ustaz, ustazah, tuan-tuan guru yang ada bersama dengan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita,
melindungi kita dan mengampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini dalam satu program yang sangat baik, iaitu satu program berkaitan dengan Al-Quran. Saya boleh dikatakan seorang boleh dikatakan yang bersama dengan Al-Quran. Saya seorang guru, memang setiap hari saya bersama dengan anak-anak murid saya sama-sama untuk mempelajari dan membaca Al-Quran, insya-Allah. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, saya semalam baru terfikir apa yang saya nak sampaikan tazkirah pada malam ini. Jadi alhamdulillah, setelah fikir-fikir dapat idea untuk saya buat satu slide. Jadi mudah-mudahan dengan slide yang saya buat ni dapatlah memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah, walaupun tak berapa nak kemas tapi harapnya dapatlah memberi manfaat pada kita pada malam ini, insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Yang bermaksud, bacalah Al-Quran, kelak ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Okey, jadi sebagai galakan kepada umat Islam agar kita sentiasa cintakan dan kasih kepada Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa hadis berkaitan dengan kelebihan Al-Quran. Jadi seterusnya saya kongsikan lagi satu hadis. Salah satu hadis berkaitan dengan keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kepada pembaca Al-Quran, iaitu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mungkin tuan-tuan dah pernah dengar hadis ni, jadi saya ulang lagi sekali lah. Siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, ia akan mendapat satu kebaikan yang nilainya sama dengan 10 kali ganjaran pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsi konsep M untuk sama-sama kita tengok dan lihat bagaimanakah dengan konsep M ini. Mudah-mudahan kita dapat dilahirkan generasi Al-Quran yang sentiasa mendampingi Al-Quran, insya-Allah. Untuk M yang pertama, mempelajari. Apa yang dimaksudkan dengan mempelajari? Iaitu merujuk kepada kehendak untuk belajar Al-Quran sebagai gudang ilmu yang perlu diterokai. Dengan Al-Quran iaitu berkaitan dengan hukum tajwid. Apabila kita belajar Al-Quran, kita mestilah belajar tentang hukum tajwid. Kerana hukum tajwid itu tidak terlepas ataupun tidak lari daripada Al-Quran. Jadi, jika perkara utama itu tidak ada dalam diri seseorang, maka amat sukarlah untuk membentuk seseorang itu menuju kejayaan sebagai generasi Al-Quran. M yang kedua di sini yang saya letak ialah membaca. Apa yang dimaksudkan dengan membaca? Membaca yang saya letakkan di sini bukan sahaja merujuk kepada membaca sahaja, tetapi juga bermaksud mendengar bacaan mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang lain. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada baginda. Kalau siapa yang pernah dengar hadis ini, kalau siapa tuan-tuan dan puan-puan yang pernah dengar hadis ini, kita akan rasa betapa hebatnya apabila Al-Quran ini dibaca oleh orang lain. Apabila kita dengar bacaan tersebut, kita akan rasa sayu, kita akan menetes air mata. Sebab yang dibaca itu betul-betul meresap ke dalam hati kita.
Kan? Jadi apa yang berlaku kepada Nabi ini merupakan satu iktibar lah kepada kita semua apabila kita nak lahirkan satu generasi Al-Quran, beginilah yang perlu dibentuk untuk kita lahirkan pemimpin pada masa hadapan. Jadi kita cubalah untuk membaca Al-Quran yang boleh dijadikan sebagai aktiviti atau rutin harian kita. Jadikan rutin harian yang tetap kan. Seperti mana yang diberitahu oleh Cikgu Rahim tadi, ada yang baca 1 juzuk, ada yang baca 2 juzuk, ada yang baca 3 juzuk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqamah insya-Allah. Seterusnya, M yang ketiga yang saya ingin kongsikan di sini ialah mengajar. Apa yang maksudkan di sini ialah mengajar Al-Quran mengikut kadar ilmu yang ada dalam diri kita. Jadi seseorang individu itu boleh mendapat kebahagiaan dengan mengajar, sama ada mengajar ilmu berkaitan dengan bacaan Al-Quran atau ilmu-ilmu lain seperti sains, matematik, geografi dan sebagainya. Seterusnya, M yang keempat. M yang keempat di sini yang saya letak ialah menghafaz. Menghafaz bermaksud di sini menghafaz ayat-ayat Al-Quran, sama ada keseluruhan ayat, sebahagian daripadanya, atau memberi motivasi dan galakan kepada orang lain untuk menghafaz Al-Quran. Di sini Syekh Zainuddin Al-Marbari pernah menulis dalam satu syairnya yang menggambarkan ciri-ciri ataupun pakej seseorang itu apabila dia menghafaz Al-Quran, seharusnya lah mereka berperangai dan berakhlak seperti Al-Quran. Seperti mana yang kita tengok Nabi SAW merupakan contoh tauladan kepada kita. Nabi itu adalah seperti mana Al-Quran bergerak. Kan? Jadi apabila Nabi ke mana, Nabi akan bawa contoh tauladan yang sangat baik kepada kita. Jadi saya letak di sini M yang keempat ini, menghafaz Al-Quran ini, mudah-mudahan generasi yang akan datang, generasi yang kita nak lahirkan, mudah-mudahan dapat menghafaz Al-Quran dan ciri-ciri yang ada pada penghafaz Al-Quran ini dapat diserap di dalam jiwa dan hati mereka insya-Allah. Yang kelima, M yang kelima ialah merenung. Merenung di sini atau mentadabbur Al-Quran adalah satu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha." Maksud tadabbur ialah yang bermaksud, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau ke hati mereka yang terkunci. Yang bermaksud di sini, tadabbur adalah kita menghayati dan merenung sehingga meresap makna ayat Al-Quran itu ke dalam hati kita. Itu adalah perkara yang sangat dituntut dan sangat disuruh oleh agama kita. M yang keenam. M yang keenam yang saya letak di sini ialah generasi Al-Quran sudah pastinya tidak akan wujud jika hanya menumpukan kepada belajar, membaca dan menghafaz tanpa mengamalkan Al-Quran. Ini ramai yang susah untuk kita buat. Ramai yang kita tengok pusat-pusat tahfiz yang ramai melahirkan para penghafaz Al-Quran, tetapi tidak ramai yang mampu mengamalkan isi-isi Al-Quran yang ada dalam Al-Quran untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Itu merupakan satu cabaran yang sangat buatlah untuk mereka yang menghafaz Al-Quran. Seterusnya, M yang keenam ataupun M yang terakhir yang saya ingin kongsikan pada malam ini ialah berkaitan dengan mendaulatkan Al-Quran yang mengandungi hukum-hukum hakam Allah Subhanahu wa taala tentukan sebagai panduan hidup manusia. Generasi Al-Quran sudah pasti akan menjadikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran hidup dan mati mereka. Mudah-mudahan dengan 7M yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan kita dapat lahirkan generasi yang akan datang nanti, mudah-mudahan generasi yang dapat dilahirkan, yang dapat menghafaz, yang dapat belajar, yang dapat mengamalkan serta mendaulatkan Al-Quran itu sendiri. Seterusnya, sebagai rumusan, sebagai kesimpulan yang kita boleh simpulkan melalui konsep 7M tadi, yang pertama sekali kita perlu menjadikan 7M tersebut sebagai panduan
untuk kita mendidik dan menjadikan diri kita sebati dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua bermula daripada kita mempelajari sehinggalah kita mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga, janganlah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan apabila kita berada dalam kesusahan. Apabila kita berada dalam kesenangan, kita lupa bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tempat untuk kita meminta pertolongan. Alhamdulillah, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan, pada malam ini merupakan malam yang ke-85. Masya-Allah. Kita istiqamah untuk bersama-sama dalam program generasi Al-Quran ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih lidah kita untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih mata kita untuk menatap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih telinga kita untuk menadah dan mendengar ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Alhamdulillah, satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang orang lain belum tentu dapat, kan? Alhamdulillah. Seterusnya, perbanyakkanlah kita berdoa, perbanyakkanlah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menghadirkan kegembiraan dan kebahagiaan dalam hati kita untuk kita sentiasa membaca Al-Quran. Kalau boleh kita dapat mengajar Al-Quran, seterusnya belajar, mengamalkan ataupun memperjuangkan Al-Quran itu sendiri. Seterusnya, jadikanlah saat kita berurusan dengan Al-Quran itu merupakan saat yang sangat mengembirakan. Sentiasa ada rasa untuk mendampingi dengan Al-Quran. Apabila kita sentiasa dekat dengan Allah, insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dekat dengan kita, dan Al-Quran itu sendiri tidak pasti akan menjadi syafaat kepada kita, insya-Allah. Sebagai pengakhiran, saya kongsikan satu gambar. Saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan satu gambar yang pasti dan mesti kita semua akan pergi bertemu, akan pergi ke satu tempat ini. Tempat ini tak besar mana, keluasannya 3 kaki, 3 kali 7 kaki. Kan, tempat yang semua akan pergi ke sana. Kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Kan, setiap jiwa-jiwa semua itu akan merasai mati. Jadi, apakah persediaan kita? Adakah kita sudah bersedia? Adakah kita sudah bersedia untuk pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di tempat inilah kita akan masuk dan kita akan tinggal segala-galanya. Yang akan teman kita adalah amalan kita. Amalan bacaan Al-Quran kita. Banyak mana Al-Quran yang dibaca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca itu dapat memberi syafaat kepada kita dan akan menjadi peneman, akan jadi pendamping kita ketika kita berada dalam kubur nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan perkongsian saya pada malam ini, saya dapat sama-sama memberi manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Ya Allah, kadang itu saja pada malam ini. Saya mohon maaf jika ada tersalah bahasa, terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni saya. Dan itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan majlis kepada Cikgu Rahim. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syakir bin Syafi'i yang telah bersama kita pada malam ni dan telah berkongsi ilmu dan seterusnya yang tadi bersempat membaca Al-Quran bersama dengan kita 2 muka surat pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya memang terharu dan merasa sangat-sangat berterima kasih kepada Ustaz kerana sudi. Saya memang tak kenal Ustaz langsung. Tiba-tiba dengan program ni tiba-tiba dapat berkenalan dengan Ustaz, dapat melawar Ustaz untuk terlibat dalam program ni dan Ustaz sudi. Jadi maksud dia lepas ni kita dapat lebih berkenalan dan seterusnya dapat mendengar penyampaian Ustaz tadi yang saya rasa sangat baik, sangat padat
walaupun masa dia singkat tetapi padat dengan apabila digabung jalinkan dengan teknologi, di mana beberapa slide yang Ustaz tunjukkan saya rasa mengandungi isi yang banyak yang dah sempat digarap dalam tempoh yang singkat, insyaAllah, dan boleh memberikan kefahaman. Kerana insyaAllah kalau ada yang tertinggal pun, insyaAllah untuk pengetahuan Ustaz, memang setiap malam kita merakamkan program ni dan kita upload ke YouTube. Jadi kalau kita buka YouTube tu, program Generasi Al-Quran, dia akan nampak siri 1, siri 2, siri 3 sampailah siri 85 malam ni. Jadi kalau ada siapa yang tertinggal, maksudnya presentation tersebut boleh kita lihat nanti dalam siri-siri dalam di YouTube, insyaAllah. Jadi sebenarnya ramai lagi mungkin yang melihat YouTube dia yang tak dapat datang kesempatan untuk bersama dalam secara live pada waktu ni. Mereka boleh menonton di YouTube, insyaAllah. Jadi kita rasa benda ni, mesej ni akan sampai kepada lebih ramai orang, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi dalam penyampaian Ustaz tadi, Ustaz memberikan memberikan pada kita konsep M. Konsep M ataupun konsep 7M. 7 ke 8 tadi? 7. Saya tengok. 7. Konsep 7M yang telah disampaikan oleh Ustaz, di mana konsep ni adalah lebih kurang sangat sesuai untuk diamalkan oleh generasi Al-Quran kita pada ketika ini, generasi kita supaya mengamalkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. InsyaAllah kita akan jadi generasi yang diredai Allah SWT. Antara 7M yang disebutkan oleh Ustaz, saya ringkaskan ataupun saya ulang ni balik, iaitu yang pertama, mempelajari. Kita kena mempelajari Al-Quran, seterusnya membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Yang keempat, menghafaz Al-Quran. Yang kelima, merenung Al-Quran. Yang keenam, mengamalkan Al-Quran. Dan seterusnya, mendaulatkan Al-Quran. Jadi 7M yang Ustaz simpulkan untuk isi untuk kita pada amalan, saya rasa memang sangat baik dan mudah diingat dengan 7M. Jadi bergantung pada kita saja untuk bagaimana kita untuk menerimanya dan mencuba menghayati dan mengikuti apa yang disampaikan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi. Rasanya eloklah kita kenal sedikit Ustaz supaya kita dapat berinteraksi dengan Ustaz. Jadi saya sebenarnya tak banyak kenal Ustaz. Cuma saya dapat daripada Ustazah ataupun Dr. Siti Aisyah kita, Asy'ari, yang telah mencadangkan ataupun telah memilih Ustaz Muhammad Syakir untuk bersama dengan kita. Jadi Ustazah Siti Aisyah yang lebih mengenai ni pelajarnya, yang saya tahu mungkin pelajar Ustaz ni adalah bekas pelajar daripada IPG kampus Tengku Bainon dan merupakan mengikuti program lepasan ijazah, saya rasa diploma ataupun diploma pendidikan lepasan ijazah. Jadi lepas tu terus bertugas di Selangor lah, insyaAllah. Saya pun tak tahu, saya tengok kebanyakan hari tu kita ada kohort yang bahasa Arab, Ustaz. Yang Jundullah, siapa lagi, Farhan Arumi yang nasyid tu. Saya pun tengok mereka semua ditempatkan semua di Selangor ataupun wilayah sekutan juga. Jadi tak tahu, kebanyakan mungkin awal ditempatkan di sana, kemudian bila tukar balik kosong, masuk orang yang keluar kemudian pun pergi ke banyak kohort-kohort daripada IPG Tengku Bainon ke sana. Ustaz pergi
sekarang ni tinggal di Sungai Buloh, saya rasa. Ya. Ustaz belajar di Universiti Mut'ah Mu'tah. Mut'ah di Jordan Ya, betul. di Jordan, buat ijazah di sana dan pulang balik ke sini kemudian sambung di IPG untuk buat pendidikan dan masuk sebagai untuk jadi guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya rasa tak cukup maklumat tu. Saya rasa nak mohon kepada Ustaz untuk kongsikan lebih sikit lagi, iaitu takruf diri Ustaz, supaya bila Ustaz takruf diri Ustaz, ramai yang akan tahu Ustaz berasal daripada mana. Saya pun tak tahu Ustaz berasal daripada mana. Jadi ada orang kampung Ustaz juga yang ada dalam grup ni. Sebab kami ni sebenarnya grup ni kita buka untuk public. Jadi bukan orang taman kami saja. Jadi merata yang ada kat sini ada daripada Selangor, daripada Alustad, daripada merata tempat Pak Buntak. Kami daripada Jawi ni seberang Selatan. Jadi ada selain daripada taman. Jadi begitu juga yang mengikuti kita punya video di dalam YouTube dari merantau tempat. Jadi untuk menggalakkan ahli jemaah kita untuk bersembang dengan Ustaz, saya mohon kepada Ustaz untuk buat takruf diri sedikit supaya kami dapat mengetahui sedikit sebanyak. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Bila kita kenal, insya-Allah kita senang sembang. Jadi silakan Ustaz untuk takruf. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu. Saya perkenalkan diri saya. Nama Muhammad Syakir bin Syafi'i. Saya berasal daripada Kedah. Saya berasal daripada Jitra Kedah. Saya dilahirkan di Jitra Kedah. Dan saya dibesarkan di Pulau Pinang. Saya dibesarkan di Pulau Pinang di Sungai Puyu. Kalau siapa tahu, rumah saya dekat Sungai Puyu. Sungai Puyu Batuas. Saya dah menetap di situ lebih kurang 23 tahun. Alhamdulillah. Bersama dengan ahli keluarga saya. Tetapi saya tak pernah belajar di Pulau Pinang. Pulau Pinang tu adalah sebagai rumah adalah rumah mak ayah. Saya sekolah rendah di Sekolah Al-Islah Sungai Petani selama 6 tahun. Kemudian sekolah menengah di Sekolah Menengah Agama Nahdlatul Hasanah Melele, Melele Kok Diang. Kemudian setelah habis sekolah menengah, saya pergi ke Darul Quran Jakim, meneruskan diploma tahfiz Al-Quran selama 3 tahun. Kemudian barulah saya pergi ke Universiti Mut'ah Jordan selama 3 tahun 1 sem. Dan alhamdulillah saya selesai menyambung pengajian di peringkat master di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, alhamdulillah. Tapi agak sedih pada tahun ni tak ada combo. Semua dapat kita pergi universiti ambil transkrip dengan sijil sahaja, tak ada combo. Okey, saya mempunyai 3 orang anak dan seorang isteri. Dan sekarang menetap di Sungai Buloh Selangor, lebih kurang 6 tahun. Dan saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh, dekat je dengan rumah. Dan dalam masa sama saya juga imam di Kampung Melayu Sungai Buloh, sebagai orang kata part time lah. Tapi rumah saya belakang masjid je lah, dekat, mudah nak pergi ke masjid. Wallahu ta'ala alam. Itu saya lah apa-apa sebagai pengenalan ringkas pada malam ini pada semua ibu-ibu dan ayah-ayah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pengenalan yang diberikan. InsyaAllah tadi kita mendengar Ustaz asal orang Kedah, tetapi menetap kemudian mak ayah pindah. Sekarang ni masih rumah mak ayah masih di Sungai Puyu Ustaz? Ya, masih lagi. Jadi kalau balik kampung kan balik Sungai Puyu lah. Betul, ya. Jadi sekarang ni keluarga menetap di Sungai Puyu, Batuas. Kemudian yang lain-lain tuan-tuan dah dengar daripada pembelajaran Ustaz bukan di Pulau Pinang. Ayah hantar banyak ke tempat-tempat pembelajaran daripada awal lagi, pergi ke tempat-tempat pendidikan, pusat-pusat pendidikan agama, kemudian tahfiz dan sebagainya, sehingga dah melanjutkan pelajar keluar negara di Universiti Mut'ah di Jordan, dan kemudian balik
sambung lagi dengan IPG untuk buat diploma pendidikan. Kemudian selesai keluar mengajar dekat UIA tu Ustaz buat secara part time ke full time? Saya buat part time. Dengan part time pun boleh selesai dengan jayanya dalam tempoh yang singkat. Alhamdulillah. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Kalau ada usaha, insya-Allah Allah dengan izin Allah kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Tapi Ustaz pun tak ada ni. Ustaz saya tak nampak tadi ada kata dalam ni. Dia tak ada di dekat rumah dia dekat sini. Dia pergi ke Kuala Lumpur menghantar anak dia untuk masuk IPG kampus antarabangsa, pengajian bahasa antarabangsa. Untuk TESOL anak lelaki dia yang mengurus. Jadi saya tak tahu siaran dia dapat ke tak dapat ataupun dia tengah buat apa. Selalunya dia kalau ada anak murid dia akan ada bersama. Segi kita tengoklah. Tak ada Allah, tapi video dia boleh tengok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan dah kenal. Jadi bolehlah saya sekarang ni buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersembang atau berinteraksi dengan Ustaz, insya-Allah dengan tempoh masa yang kita ada. Tak berapa lama lagi, lebih kurang 10 minit saya lagi ada. Jadi silakan tuan-tuan dan puan-puan yang nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Kita jemput wakil lelaki kita pada malam ni, Cikgu Bukhari. Silakan Haji Bukhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni dah lawat ni Ustaz lah, seminggu dah lawat. Pantai Ya ke Hospital Allah. Laguna Merbuk. Ni Semoga tak apa, orang yang sakit, bukan saya sakit. Ni jadi okey. Tadi jazakallah jelas Ustaz bagi semua tadi dengan slide apa semua. Satu kebanggaan lah bagi guru-guru bila bercakap ni dia ada slide, ada senang. PDPR ke, dalam kelas ke, lengkap. Itu satu. Saya rupanya mak saya duduk Sungai Buloh, kampung Melayu juga. Adik pun ada 2 orang kat situ. Di kampung Melayu tu betul lah tu. Meja Nik Hamdi tu. Ada sekarang ni masih ada lagi kat sana? Ada lagi, kalau balik pun balik sana lah. Ya, boleh nanti boleh jumpa nanti. Saya perasan Ustaz ni, perasan. Perasan kita jumpa. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi bila Ustaz bertugas ke ngajak di sana Ustaz? Saya mengajak di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh. Ya. Dekat Ramang Putra tu lah. Betul, ya. Betul. Alhamdulillah. Kami duduk kampung Melayu betul-betul lah tu. Oh ya, dan saya jadi imam dekat kampung Melayu tu lah, dekat Selipung Simpang 3 tu. Itulah. Dekat Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh tu lah. Betul. Zahidiah. Adik saya pun ngajak situ juga, Ustazah Samrah tu. Oh. Ya. Kampung Melayu. Jadi alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan dapat teruskan, dapat kongsi ilmu sebagai perkongsian lah. Jadi bila kita kata nak menghayati Al-Quran ni tadi tu, bermula dengan minat, dengan membaca ni. Tak, kadang-kadang kita ni nak cari tok guru ni, masa lah, terhad lah, tua-tua ni. Saya pun nak bersara lagi 2 bulan lagi. Ya ke? Jadi cara buat masa ni, Ustaz Naim lah ngajak. Ada tengoklah kelas dia yang cerita ni Ustaz, kisah benar ni. Masjid kami ni daripada 13 orang, tinggal 7, tinggal 5, tinggal 2. Dah tinggal 2 orang. Tok guru dah arwah lah. Jadi kalau buat masa ni lah yang kita ada belajar-belajar, kita rajin buka YouTube apa semua. Mudah-mudahan adakah benda tu sebagai motivasi ataupun kita sebagai permulaan motivasi lah untuk kita mendekati lebih dekat lagi. Nak cari tutup guru pun dia ada ajak masa dia, terhad juga kan. Betul. Jadi alhamdulillah
majlis-majlis macam malam ni sekali-sekala nanti akan diteruskanlah. Mudah-mudahan dengan tajwid dan sebagainya. Tajwid InsyaAllah. pula lah ni kami kat surau kami lah. Saya ni tumpang surau Ustaz Haji Rahim ni. Kat surau kami yang Datuk Damai ni lah ni. Ustaz baca yang lain ikut ramai-ramai. Kalau baca seorang-seorang dia kata daripada belas-belas lagi tinggal seorang dua juga lagi. Jadi juga. Inilah budaya bila kita nak belajar Quran tajwid. Ustaz Naim tak? Dia baca seorang-seorang. Tapi kelebihan Ustaz Naim pula, dia setiap kali nak tutup semua baca Fatihah seorang-seorang. Ya. Dia cek mula Fatihah walaupun surah apa pun dia akan baca seorang-seorang juga Fatihah. Jadi yang tu kaedah lah. Jadi doalah supaya majlis ataupun amalan kita ni dapat diteruskan insya-Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallah. Ya, sama-sama. Terima kasih Tuan Haji Bukhari untuk pengetahuan Ustaz. Tuan Haji Bukhari ni adalah pegawai SIC. SIC Plus di Pejabat Pendidikan Daerah Sembilan Belas Selatan. Jadi alhamdulillah atas apa perkongsian ataupun maklumat yang disampaikan oleh Tuan Haji Bukhari. Jadi tuan-tuan yang lain silakan Puan Haja Zalbiah Sulaiman ada nak berinteraksi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tertarik juga dengar Ustaz kata Darul Quran Jakim. Ya, Sebenarnya betul. saya tak tahu apa tak bisa dengar pun. Jadi boleh Ustaz cerita sikit apa tu Darul Quran Jakim tu? Okey, Secara baik. ringkas lah kira. Ya. Darul Quran Jakim tu dia merupakan satu tempat untuk menghafaz Al-Quran lah selama 3 tahun. Jadi kami yang masuk di situ ditaja sepenuhnya oleh Jakim selama 3 tahun duduk dalam tu, dan apabila tamat kami akan dapat diploma tahfiz Al-Quran dan qiraat di bawah Darul Quran Jakim. Jadi selama 3 tahun kami di kuarantin sebab orang yang nak hafal Quran dia memang dijaga betul-betul. Makan pun dekat kantin. Jadi macam sekolah menengah baliklah duduk dalam Darul Quran tu. Jadi alhamdulillah saya masuk 2005 sehingga 2008 combo diploma tahfiz Al-Quran tu. Alhamdulillah. Kiranya Ustaz masuk itu dalam kira tajaan daripada Jakim. Lepas tu bila kita keluar kita kena bekerja dengan Jakim ke? Tak. Dia terpulang kepada kita. Kita boleh mohon untuk kerja dengan Jakim ataupun kita nak cari haluan kita sendiri pun boleh, tak ada masalah. Boleh. Kalau kata kita nak lanjutkan pelajaran lagi, Jakim akan sponsor juga lagi. Ya, betul. Dan kita perlu mohon semula lah untuk kita nak sambung ataupun kita nak cari tajaan untuk Jakim, kita kena mohon. Sebab dia perlu temu orang panggil interview, kena temu lugar untuk dapatkan tajaan tersebut. Yang betul-betul layak saja dapat adalah beasiswa daripada Jakim tu. Oh, ada sama tak dengan yang Darul Quran di Putrajaya tu yang ada yang ada macam situ ada tempat cetak Quran, tempat teliti balik orang kata buat Quran, katanya untuk satu Quran ambil masa 5 tahun untuk nak check balik betul ke. Yayasan Restu bukan? Yayasan Restu ke? Rasa saya macam tu. Tak ingat lah, tapi saya memang ada pergi situ sekali. Ya, tapi yang saya tahu Yayasan Restu tak silap saya memang di bawah Jakim. Tapi kat situ dia tak ambil lah student. Dia hanya menjaga mungkin dia dari segi manuskrip Al-Quran, dia menulis Al-Quran. Mungkin di situ. Tapi kami di Darul Quran ini memang dipilih lah satu batch tu lebih kurang 150 orang. Lelaki dan perempuan, memang disaring lah dia sebab dia nak pilih yang terbaik. Jadi alhamdulillah. Saya sebenarnya pun tak agak terkejut saya dapat sebab yang nak masuk situ memang agak susah lah. Jadi saya di antara, kalau orang Penang masa tu, batch saya daripada Penang hanya lebih kurang 2-3 orang saja yang dapat. Yang lain semuanya dimasukkan ke Ma'had Tahfiz Negeri Pulau Pinang. Masa tu dipanggil kitab, tak silap saya lah. Masa tu. Oh, dia kira Ustaz, minta maaf tanya lagi.
kiranya nak masuk ke situ Ya, ya, dia kena kira dengan daripada segi akademik dengan pengajian Quran ke macam mana? Dia guna SPM saja. Dia guna SPM, kita mohon, kemudian nanti dia akan panggil untuk interview lah. Jadi dekat interview tu lah dia akan saring kita punya kelayakan. Jadi yang terpilih akan dipanggil ke Darul Quran. Jadi yang tidak berkesempatan ke sana, kebiasaannya mereka akan tolak ke Maah Tahfiz negeri masing-masing lah. Itu je lah. Okay, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Program dekat Darul Al-Quran tu Ustaz, Darul Al-Qurannya apa Jaki tu masih lagi berterusan sampai sekarang. Ada dia punya intake dia 150 tiap-tiap tahun. Jadi dah berapa Betul, tahun ya dah? masih lagi ada. Dah berapa tahun dah? Saya rasa dah 20 tahun lebih dah rasa. Lama lah kami tak tahu pun. Jadi cara nak memohon dia macam mana nak cara nak masuk ke situ? Dia akan buka iklan. Betul, dia ada iklan di laman web dia ada ataupun di Facebook Darul Quran Jakim. Dia ada buka untuk kemasukan ke sana lah. Dia sekarang dia dah buka ijazah, tak silap saya. Masa zaman saya dulu hanya ada sijil dan diploma. Sekarang ni dia buka ijazah sarjana muda tahfiz, tak silap saya lah. Dia lagi luas dia punya skop dia tu, tak macam dulu. Jadi peluang untuk sambung belajar di sana tu mungkin lagi tinggi lah peluang untuk belajar di Darul Quran tu. Tuan-tuan yang lain silakan berinteraksi dengan Ustaz. Hajah Nolilawati ada nak berinteraksi dengan Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dapat juga giliran ni nak tanya. Ustaz, dalam ayat yang Ustaz baca tadi, apa tu ayat 164 kan? Wa iz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman, ada lam alif atas tu kan? Ya, betul. Kalau nak baca tu dia tak boleh berhenti kat situ. Betul. Jadi Ustaz sambung ada sebut nun kan? Betul, ya. Itulah ada macam mana dalam Al-Quran ni ada beberapa tempat yang macam tu kan, ada 40 lebih. Betul. Ya, banyak tempat. Boleh Ustaz terangkan? Okey, baik. Baik, ini berkaitan dengan hukum tajwid iaitu ketika mana tanwin bertemu dengan sabdu. Kalau ikut, kita tak boleh nak masukkan tanwin itu ke dalam sabdu. Jadi kaedah yang digunakan dalam ilmu tajwid ini, kita perlu tambahkan nun berbaris di bawah dan buang satu baris di atas huruf mim. Jadi bacaan dia akan jadi qaumanillahu. Dia tidak ditulis di atas Al-Quran, tapi dia perlu dipelajari lah. Kita kena belajar baru kita tahu. Kalau kita tak belajar, kita akan baca lah. Mungkin kita akan baca qaumallahu. Kebiasaannya yang tak belajar dia akan baca qaumallahu. Tapi apabila kita dah belajar, kita akan tahu bahawa tanwin tak boleh masuk dalam syaddah tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Satu lagi ya. Ya, sama-sama. Yang konsep 7M yang nombor 3 tu Ustaz kan? Baik. Mengajar Al-Quran mengikut kadar ilmu yang ada pada kita. Ya. So macam saya ni cikgu fizik sebenarnya. Allah, hebat tu cikgu fizik. Sampai tua, sampai pencen. Orang kata ni pendidikan yang bukan berkaitan dengan agama. Jadi sebenarnya salah lah Ustaz kan. Itu ilmu yang ilmu Allah kan. Kita ajar pada anak-anak kan. Yeah. Jadi bukan saja mengajar Al-Quran, sebenarnya mengajar semua ilmu. Betul kan Ustaz ya? Betul. Itulah lega rasanya dengar. Kemudian satu lagi Ustaz. Baik ya. Apa yang paling susah nak amalkan sebenarnya yang nombor 6 dengan 7 tu. Betul.
mengamalkan Al-Quran, mengaplikasi dalam kehidupan. Betul. Kemudian Sepatutnya duduk last sekali. yang ketujuh tu mendaulatkan Al-Quran sebagai panduan hidup kan. Ya, ya. Pada pandangan ustaz lah kan. Ya, ya. Negara kita agama Islam kan sebagai agama rasmi. Nampak ke perkara ni dilakukan ustaz? Sejauh mana negara kita yang dinamakan negara Islam tu melaksanakannya? Pandangan Betul. ustaz. Terima kasih. Baik, sama-sama. Bagi pandangan saya lah. Sebenarnya negara Malaysia memang semua tahu negara Malaysia adalah negara Islam. Tapi untuk kita nak mendaulatkan Al-Quran itu bukan satu kerja yang mudah lah. Dia memerlukan satu bagi saya kerjasama di antara semua orang Islam untuk sama-sama kita mendaulatkan Al-Quran. Kalau kita seorang-seorang memang kita tak mampu untuk kita nak menjaga kedaulatan Al-Quran itu sendiri. Jadi di Malaysia ni kita masih lagi ada peluang. Berbezalah dengan tempat-tempat ataupun di negara-negara yang bukan negara Islam. Kebanyakan negara-negara yang minoriti Islam, mereka sangat susah untuk mendaulatkan Al-Quran. Jadi di negara Malaysia, bagi saya, insya-Allah dengan adanya pusat-pusat tahfiz yang tempat yang melahirkan para hufaz, mudah-mudahan akan datang junjung dan akan dijulang serta dapat didaulatkan di bumi Malaysia kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Baik. Sama-sama. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan bertanya, Ustaz dah pun dah jawab. Jadi saya rasa cukuplah untuk sesi interaksi kita kerana kita dah melajak lebih daripada 10.30. Sekarang dah 10.37. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, untuk tetamu kita untuk malam besok adalah Ustaz ataupun Al-Fadil Tuan Syed Mikael Rizal Aidit. Nama dia Tuan Syed Mikael Rizal Aidit, berasal dari Sabah tetapi sekarang ni bertugas di Pulau Pinang, merupakan setiausaha kepada Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri kita siapa nama dia? Haji Buhari. Timbalan Ketua Menteri kita siapa nama? IR Taqiyuddin. Bukan Taqiyuddin, Zakiuddin. Zakiuddin. IR Zakiuddin. Jadi malam esok insya-Allah kita akan bersama dengan setiausaha Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, iaitu Tuan Syed Mikael Rizal Aidit, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa untuk malam ni program kita siri yang ke-85 alhamdulillah dapat berlangsung dengan baik dan berjaya mencapai apa yang kita hajatkan, insya-Allah. Jadi sebagai penutupnya saya nak mohon kepada Ustaz untuk bacakan doa untuk kesihatan dan kejayaan kita semua. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita dan insya-Allah kami akan aminkan bersama. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita doakan semoga Ustaz diberi kekuatan untuk terus selesai master, jangan berhenti. Sambung terus buat PhD Ustaz, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Kita perlukan ilmuwan yang seperti ini, yang muda, insyaAllah dengan gigi insyaAllah selesaikan PhD secepat yang mungkin. Tentu ada beberapa sekalian, sampai setakat ni saja program kita pada malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وآخرنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Jumpa lagi malam esok semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Ibrahim. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cikgu Rahim. Jazakallah.